Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang ini dapat kita bersama-sama lagi meneruskan pelajaran tajwid kita dengan tajuk, iaitu pelajaran yang ketiga dengan tajuk hukum tanwin bertemu hamzah wasal. Tanwin bertemu hamzah wasal. Okey. Apakah yang kita akan dapat bila kita mempelajari pelajaran ini? Iaitu pertama, dapat membezakan antara hamzah wasal dan hamzah qata'. Yang kedua, menerangkan cara membaca ayat yang mengandungi hukum tanwin dan bertemu hamzah tanwin bertemu hamzah wasal. Yang ketiga, membaca ayat yang mengandungi hukum tanwin bertemu hamzah wasal. Ini ialah pelajaran yang ketiga. Apakah pengertian tanwin? Apakah yang dikatakan tanwin bertemu dengan hamzah wasal? Iaitu ketika dibaca wasal pada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasal, maka pada bacaan hendaklah digugurkan baris tanwin dan digantikan dengan nun berbaris bawah. Apa maksudnya ni? Okey, tengok contoh di sini. Dikata ni ada tanwin, di sini tanwin, di sini tanwin, dan di sini ada tanwin. Yang mana satukah tanwin bertemu dengan hamzah wasal? Hamzah wasal ni yang ini, yang ada huruf alif dan di atasnya ada huruf shad kecil. Itu dipanggil hamzah wasal. Jadi di sinilah yang dikatakan tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Jadi di sini kata ketika dibaca wasal, kita baca sambung. Wasal artinya sambung. Kita baca straight je, kita sambung terus. Pada tanwin yang bertemu dengan hamzah wasal di sini, maka pada bacaan hendaklah digugurkan baris tanwin. Maknanya di sini ada dua baris, awak kena buang satu dan digantikan dengan nun berbaris bawah. Gantikan di sini ada nun berbaris bawah. Tulisan tak ada tapi bacaannya kita kena baca. Contoh macam ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Jadi sini baca khabithatin ijtuthat. Buang satu baris tanwin, kata dan letakkan nun berbaris bawah. Khabithatin ijtuthat. Tulisan tak nampak, jadi awak di sini awak kena bayangkan ada nun berbaris bawah. Okey, tengok muka surat terusnya untuk lebih jelas lagi. Okey, misal atau contoh tanwin bertemu hamzah wasal. Di sini ada 3 contoh tanwin bertemu hamzah wasal. Untuk contoh yang pertama, di sini misal yang pertama ni ketika bertanwin fathah, iaitu baris 2 di atas. Yang misal kedua iaitu tanwin kasrah ataupun baris 2 di bawah bertemu dengan hamzah wasal. Dan yang ketiga contohnya ialah tanwin dhammah ataupun baris 2 di hadapan bertemu dengan hamzah wasal. Okey, macam mana cara nak baca ni? Cara bacaannya, tulisannya ialah lahwan infaddu. Di sini ba'din al-qaul. Di sini nuhun ibnahu. Tapi bagaimana cara yang betul? Cara bacaannya yang betul ialah menggugurkan baris tanwin dan digantikan dengan nun berbaris di bawah. Kita buang satu baris dan kita gantikan dengan
nun berbaris bawah. Tengok di sini Di sini ada 2 baris kan. Jadi awak pada bacaannya awak kena buang 1 di sini. Wah. Lahwa, lepas tu awak tambahkan nun berbaris bawah. Lahwan faddu, baca yang betul ialah lahwanin faddu ilaiha. Hanya pada bacaan. Pada bacaannya awak kena baca macam ni. Tapi tulisannya akan tetap macam ni dalam Quran. Tulisannya macam ni. Jangan baca lahwan faddu, salah. Ataupun awak baca lahwan faddu, salah. Ataupun awak nak baca lahwan faddu, salah. Cara yang betul ialah lahwanin faddu. Okey, ini contoh tanwin fathah. Baris 2 di atas. Contoh yang kedua, tanwin kasrah. Baris 2 di bawah bertemu dengan hamzah wasal. Alif yang ada huruf sad tadi, hamzah wasal. Cara bacaannya ialah gugurkan baris tanwin macam tadi juga, macam di atas, dan gantikan dengan nun berbaris bawah. Jadi kalau awak tengok sama je tulisannya, di sini dan di sini sama. Menggugurkan baris tanwin dan digantikan dengan nun berbaris bawah. Jadi bacanya tulisannya macam ni. Ila ba'din al-qaul ataupun ila ba'dil qaul. Tapi cara baca tu ialah salah. Cara bacaan yang betul ila ba'dinil qaul. Ila ba'dinil qaul. Gugurkan baris tanwin baris 2, awak letak 1 saja. Sini 2 awak letak 1. Lepas tu gantikan dengan nun berbaris bawah. Ni ada nun berbaris bawah. Ila ba'dinil qaul, itu bacaan yang betul. Hanya pada bacaan. Tulisannya tetap macam ni juga. Cuma bacaannya ila ba'dinil qaul. Di sini pun sama. Yang ketiga, wa nada nuhun ibnahu. Jangan baca itu salah. Ataupun wa nada nuhu ibnahu salah. Cara bacaan yang betul ialah gugurkan baris tanwin dan gantikan dengan nun berbaris bawah. Contohnya ialah wa nada nuhun ibnahu. Nuhun ibnahu. Kat sini tulisannya wa nada nuhun ibnahu. Tapi salah bacanya tu. Wa nada nuhun ibnahu. Surah Hud ayat 42. Tadi yang pertama surah Jumu'ah ayat 11. Yang kedua surah Sabah ayat 31. Dan yang ketiga surah Hud ayat 42. Okey. Di sini ada penerangan perbezaan antara 2 hamzah. Iaitu hamzah qata' dengan hamzah wasal. Apakah yang dikatakan hamzah qata' dan apakah yang dikatakan dengan hamzah wasal? Hamzah wasal tu apa? Dan hamzah qata' tu apa? Okey. Hamzah qata', hamzah yang tetap, hamzah yang qata', yang qata' yang tetap dah, ialah huruf hamzah yang terletak di permulaan, pertengahan atau di akhir kalimah. Hamzah qata' ialah hamzah yang terletak pada permulaan. Ada mula-mula, contoh macam ni. Ni. Permulaan. Pertengahan, contoh macam ni. Ni contohnya. Tu'ti. Atau di akhir kalimah. Contoh yang akhir kalimah macam ni. Kuri'a. Ada A ni. Huruf hamzah dibariskan mengikut baris sedia ada. Sama ada ketika wasal, ketika kita baca sambung, atau waqaf, atau kita berhenti. Semua kena berbaris hamzah tu. Dia dipanggil hamzah qata'. Dalam Al-Quran ditulis seperti berikut. Macam ni tulisan dalam Al-Quran tulisannya. Macam mana kita boleh jelas sikit. Kalau ada alif, ada hamzah tadi. Ataupun ada alif, hamzahnya kat bawah. Ya, hamzah kat atas. Waw kat atas. Ya, hamzahnya kat atas. Atau ya, hamzahnya kat bawah. Ataupun hamzah sebiji. Hamzah dia tak campur dengan hamzah lain. Dia tak campur dengan huruf alif. Contoh
pada pertengahan ayat perkataan sa'ala. Ni alifnya di tengah-tengah perkataan. Yang kedua, inna. Ni hamzahnya ada baris dan letak pada permulaan. Di sini tu'ti. Di sini hamzahnya tumpang pada huruf waw. Dan ada huruf hamzah atas waw ni. Dan yang ketiga, quri'a. Hamzahnya tumpang huruf ya. Dan yang keempat, yauma idzin. Hamzah tumpang pada tempat ya, iaitu di sini. Kedudukannya macam ni. Ni. Dan yang terakhir, amanna. Ni tulisan hamzahnya ada sebiji, dia tak campur dengan huruf alif. Amanna. Ini pun dipanggil hamzah qata'. Ingat hamzah qata' ni hamzah yang menerima baris. Dan di atas huruf alif ataupun waw ataupun huruf ya. Hamzah yang tumpang-tumpang macam ni. Macam ni tumpang huruf alif, ni hamzah tumpang huruf alif, ni hamzah tumpang waw, hamzah tumpang ya, hamzah tumpang ya. Dan ni hamzah seorang. Dan yang terakhir dipanggil hamzah wasal yang kita belajar tadi. Apakah hamzah wasal tu? Hamzah wasal ialah hamzah tambahan yang terletak pada permulaan kalimah. Hamzah wasal ni ada kat permulaan kalimah. Jadi tak ada kat tengah, tak ada kat ujung, kat akhir. Ada permulaan kalimah saja. Dan hanya dibaca ketika memulakan bacaan. Kalau nak permulaan, kita nak baca mula-mula bacaan, contoh alhamdulillahi rabbil alamin, surah Fatihah. Alhamdulillah, tu alif tu dipanggil hamzah wasal. Nak kenal, nak senang je, nak kenal dia. Ada huruf alif, atasnya huruf shad kecil ni. Dia dipanggil hamzah wasal dan ada pada permulaan kalimah sahaja. Hamzah wasal tidak boleh dibaca apabila disambung dengan kalimah sebelumnya. Kalau kita sambung dengan kalimah sebelumnya, tak boleh kita baca huruf alif ni. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Milhamdulillah. Jangan baca mi alham. Bismillahirrahmanirrahim. Alham, salah. Yang betul, Bismillahirrahmanirrahim. Kena berhenti dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Macam tu. Kalau sambung dengan huruf sebelumnya, perkataan sebelumnya, kalimah sebelumnya, maka hamzah wasal ni akan hilang. Seperti surah Fatihah tadi saya sebutkan. Yang ni kalau kita baca sebiji, umsyu. Umsyu. Kita letak baris depan. Di sini as-samai irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Contoh senang tengok sini. Contoh tanwin bertemu hamzah wasal yang mana di sini? Okey, iaitu tanwin bertemu hamzah wasal ni. Okey. Bacanya ialah khairanil wasiyatu. Khairanil wasiyah. Tanwin bertemu hamzah wasal. Yang kedua, tanwin bertemu hamzah wasal pada contoh di sini ialah ni. Tanwin bertemu hamzah wasal. Wal waznu yawma idhinil haqq. Dan yang terakhir, kadzabat adunil mursalin. Ingat hamzah wasal kalau disambung dengan perkataan lain, maka hamzahnya tu tak boleh letak baris. Contoh ni, wal aqrabina. Tapi kalau waw tak ada, kena baca al aqrabina. Di sini sama. Wal waznu. Kalau waw tak ada, al waznu. Itu dipanggil hamzah wasal. Lagi sekali, hamzah wasal ni mesti terletak pada permulaan kalimah sahaja. Dia tidak ada pada tengah atau hujung kalimah. Okey, itu yang kena ingat, beza antara hamzah wasal dengan hamzah qata'.
Okey. Tengok contoh yang terakhir. Di sini dibagi, tentukan misal tanwin. Ini ialah awak punya kerja untuk hari ini. Apakah, yang manakah tanwin bertemu hamzah wasal? Ini ke, yang ini ke, yang ini ke, yang ini ke, yang ini atau yang ini? Awak cari kat sini di manakah contoh tanwin bertemu hamzah wasal. Okay, yang terakhir, amalkan. Pelajarilah Al-Quran secara berguru dengan orang yang mahir dalam bidang Al-Quranul Karim. Ini yang kena amalkan. Kena belajar. Setiap belajar, tambahkan ilmu, insyaAllah. Jadi itu saja untuk petang ni. Yang baik daripada Allah, yang mana lemah ialah daripada kelemahan saya sendiri. Ditutup dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.